kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Selamat pagi bagi anda yang baru saja bersama kita. Dan di segmen kali ini kita akan membincangkan sebenarnya antara cara belajar matematik dengan cara tersendiri. Dan hari ini kita juga meraihkan 13 Ogos sebagai Hari Kidal Sedunia, World Left Handers Day. Dan guru yang kita bawakan hari ini iaitu Cik Siti Fatin Sobirah Muhammad Syarul Zaman, seorang guru matematik juga seorang kidal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Terima kasih meluangkan masa hari ini. Sama-sama. Di hari ini Cik Fatin nak tunjukkan sedikit sebanyak apakah mungkin cara pembelajaran matematik menggunakan tangan kiri. Aha. Ya. Okey. Ya, tapi sebelum itu mungkin kongsikan sedikitlah mungkin antara yang menjadi cabaran Cikgu Sobi, juga kita sebagai Cikgu Sobi ya, apabila mengajar ataupun belajar matematik ketika dulu. Kalau mengajar bagi saya cabaran untuk mengajar sebab kita tangan kiri kan. So kita lebih kepada menghadap whiteboard. Okey. So kita kalau tangan kanan kan dia macam ni boleh tengok sini kan. Kalau ni kita kena praktis macam banyak kena praktis macam mana jangan bagi terlalu banyak menghadap whiteboard. Okay. Sebab kita nak communicate dengan student kan. Kita nak membelakangkan pelajar tak nak kita. membelakangkan, ya betul. Lepas tu, saya juga ada masalah. Okay, kalau kita yang kiri, kan kita tulis daripada kiri. So kadang-kadang kita terpadam balik. Kita punya tulisan tu. Kan ada. Yeah. Baik. Kalau cabaran dulu masa belajar lah. Saya, kalau tulis kan, kita tulisan kiri. So tangan kita akan jadi kotor. Dia kan tulisan kita ditinggalkan bekas di tangan kita. Bekas. So, macam mana lah. Itu dah cabarannya. Itu bagi Cikgu Sobi sebagai seorang pengajar kan. Dan ini antara paparan video yang kita tunjukkan. Ini adalah kelas yang dikendalikan oleh Cikgu Sobi sendiri. Yes. Jadi pernah tak mungkin antara komen-komen pelajar dan sebagainya menjadi salah satu perkara yang Cikgu Sobi perlu perlihatkan apabila mengajar dengan tangan kiri? Mungkin tak nampak ke pergerakan itu kena berubah sedikit ke? Kadang-kadang adalah. Dia tak adalah terlalu negatif. Drastik. Ya, tak drastik. Cuma kadang-kadang kan macam saya cakap tadi kita menghadap whiteboard. Lepas tu kadang-kadang student akan cakap cikgu block whiteboard macam tu. So saya macam okey saya notice lah benda tu. Baik. Macam itulah kadang-kadang. Lepas tu yang lain tak ada masalah sangatlah. Dan kadang-kadang juga diorang akan macam mana kita kalau tangan kidal orang nampak kita janggal. Dia nampak janggal. So dia akan cakap kalau saya tengok aja, diorang akan tiba-tiba, cikgu kidal ke? Macam tu. Okay. Diorang akan perasan lah benda tu. Cikgu Sobi boleh tunjukkan ke betul ke janggal atau tidak? Sebab saya rasa kita mungkin dalam tahun 2020 ni lebih biasa kita melihat yang menggunakan dengan kidal kan? Boleh, tak ada masalah. Silakan cikgu. Okey. Jadi sementara kita bincang ni, nak tanyalah ada kajian yang mengatakan dahulunya, di kajian yang terdahulu mengatakan mereka yang dengan kidal ni agak sukar mempelajari matematik. Ini dikatakan dululah. Dalam kajian 2017 pula mengatakan yang kidal ni lebih bijak ataupun cepat serap matematik ni. Adakah itu betul? Macam mana? Bagi saya benda tu bergantung kepada individu. Sebab kalau kita nak pandai matematik, sama je kita kanan ke, kita kiri ke. Kalau kita sendiri tak usaha, sama juga. Memang takkan ke mana lah maksudnya. Baik. Okey. Contoh saya bagi sini. Okey. Okey, begini Okey, contoh. Okey, sekarang saya ada negatif 3 tambah 5. Okey, kita anggap negatif ni sebagai hutang. Negatif adalah sebagai hutang dan tambah ni positif adalah sebagai duit. Sebab student suka duit kan? Okey, so contoh saya bagi duit. Ya, semua suka duit, betul. Okey, sekarang saya tanya. Okey, kalau hutang 3, duit RM5, ada hutang ke ada duit? Ada duit lah. Ada duit, yes. Ada duit. So, duit berapa ringgit lagi? 2. So, 2. Okey, sini hutang 3, hutang RM5. Berapa lagi hutang? Hutang ke duit? Yes, hutang berapa? Hutang 8. Yes, hutang 8. Sini, kita ada kalau tak ada simbol kat sini, maksudnya dia positif. Maksudnya ini duit. Ada duit RM3, hutang RM5. Ada hutang ke ada duit? Berhutang lagi. Yes, hutang lagi. Hutang berapa? Baik, 2. Hutang 2. Yes, begitulah macam tu. Okey, kalau ni negatif 5, hutang 5, duit 3. Berapa lagi? Hutang lah. Yes, hutang 2. Yes, very good. Ini kebat lah ni. Kebat 5 tambah 3 berapa? Lama belajar matematik. Yes, 5 tambah 3 berapa? 8. 8, very good. 5 tambah 3? 2, yes. Saya tak nampak kejanggalan itu. Mungkin sebab Cikgu Sobi seorang yang sangat outspoken, seorang yang sangat fun. Tapi antara kekangan lain tu, adakah betul mungkin bagi mereka yang kidal ni ada masalah belajar matematik dulu? Adakah satu perkara yang betul ataupun sebenarnya satu mitos? Saya tak rasa sebab saya ada juga macam beberapa kawan saya yang memang tangan kiri juga dan dia juga
top scorer in mathematics. So saya tak rasa benda tu Top scorer ya. yes, masa saya sekolah dia kiri juga. Lepas tu dia bagus dalam subjek matematik tambahan. So, saya tak rasa benda tu tangan kiri tu adalah lemah matematik ke apa. Sebenarnya dia bergantung pada individu lah bagi saya. Baik. Dan juga mungkin terdapatnya beberapa scene ataupun dalam classroom sendiri dalam masa pengajaran itu. Adakah pernah terdapat pelajar yang memberikan komen, cikgu tak nampak lah, ataupun cikgu boleh ubah sikit posisi dan sebagainya. Adakah pernah dapat komen sebegitu? Macam saya cakap tadi lah, pernah lah sebab kadang saya tulis macam ni kan, whiteboard tu kan besar. So saya tulis kadang-kadang dah full. So saya akan macam tutup whiteboard tu block. So student akan tegur cikgu tutup whiteboard. Macam saya akan cakap, okey mama, saya akan alihkan badan saya lah macam tu. Itu je lah setakat ni. Yang lain tak ada masalah lah. Baik. Cikgu Sobi ada beberapa mungkin tips lain nak dikongsikan ke antara matematik lain ke yang nak dikongsikan? Sebab kita nak mengenali dengan lebih lanjut bagaimana seorang guru kidal dengan pergerakannya kan? Tips lain, saya tak adalah tips sama juga sebab saya rasa kidal dengan kanan beza dia kita cuma tulis daripada kiri ke kanan, tapi kalau beza dia kita tulis ikut arah tulisan. Kalau kanan kan dia macam ni kan, so saya rasa tak ada masalah sangat. Cuma kalau kiri kan kita tak boleh nak letak tangan kat atas whiteboard. Kita kena pegang sini supaya tak kotor tangan. Seperti mana kita gunakan meja dan bilik kuliah tu, kita tergantung sedikit lah. Saya ada masalah. Saya ada masalah dulu masa dekat dalam bilik kuliah lah. Sebab kan meja belah kanan kan. Betul, so kita kena macam ni. Ya, betul. Ali Iskandar sebutkan tadi. Selain daripada matematik, adakah terdapatnya mungkin subjek-subjek lain yang memberikan sedikit cabaran bagi mereka guru dengan kidal ni? Cikgu Sobi. Setakat ni saya rasa tak ada masalah untuk fizik ke dan sebagainya. Mungkin perkara yang memerlukan mungkin saya rasa kalau nak pegang barang equipment kan, sometimes kan equipment. Kalau kita macam belajar sains kan, kita nak potong, contoh kita buat eksperimen kan biasanya pisau tu kan dia biasanya diguna dia kan dibuat untuk orang kanan kan, sebab dekat dalam dunia ni kan 10% je orang tangan kiri. Betul. So mungkin itu ada sedikit kita punya cabaran lah, sebab kalau kita gunting pun, kalau tangan kiri, kalau saya guna mesti benda tak tergunting. Dia kena kanan juga. So itu ada punya cabaran dan halangan lah sikit. Baik, Cikgu Sobi, bagi mereka yang ingin hebat dalam matematik dan segala pembelajaran sekalipun, apakah tips yang Cikgu Sobi ingin kongsikan hari ini? Tips dia bagi saya, kena buat latihan selalu. Latihan kena buat selalu. Lepas tu kita jangan rasa maths tu susah. Jangan rasa maths tu susah. Maths tu sebenarnya senang. Sebenarnya murid yang suka buat mentality tu, diorang belum belajar lagi, diorang dah cipta sendiri mentality mengatakan maths tu susah. Tapi sebenarnya maths tu adalah mudah. Kita kena banyak buat latihan lah. Baik. Okey, terima kasih kita nak ucapkan kepada Cikgu Siti Fatin Sobirah Muhammad Syarul Zaman, juga dikenali dia sebagai Cikgu Sobi, atas masa dan juga perkongsian. Rupanya tak senang. Cikgu pun perlu adaptasikan diri sendiri untuk memastikan pembelajaran yang terbaik buat pelajar-pelajar sebagainya. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi. Terima kasih.